Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saudara. Kita bertemu lagi dalam ruang bicara yang kita akan tumpukan kepada pilihan tajuk-tajuk yang bakal kita bicarakan selama sejam, dan kali ini insya-Allah kita akan bincang mengenai kedudukan AP dan juga DN 2014 ini bersama pakar dan juga tokoh yang kita undang ke studio. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Fauzi Abdul Hamid, Presiden dan CEO Kumpulan Mofas Sdn Bhd. Jadi tentulah kita akan sentuh soal dasar otomotif nasional NAP dan juga dasar permit import AP yang sering menjadi isu sejak akhir-akhir ini. Bagaimana sejak awal ia dilahirkan ini, dan pastinya antara lain bertujuan untuk memperkasakan ekonomi Bumiputera. Apakah hasrat ini telah pun tercapai ataupun ianya terberhenti buat seketika di tengah jalan? Ini yang kita akan kongsi selama sejam ini. Baik Tuan Haji, saya berminat untuk bicara mengenai langkah awal, permulaan awal Tuan Haji dalam dunia otomotif ini, dan Tuan Haji merupakan pioneer, orang lama yang bertarung dalam pelbagai kesusahan untuk menghidupkan bidang bisnes seperti ini. Terima kasih banyak kerana perbelakangan ni kita sedia maklum bahawasanya topik AP ni cukup hangat diperdebatkan dan menjadikan satu tanda tanya ke mana ke arahnya pemain-pemain yang dalam bidang AP ni. Ya. Eloklah kalau kita imbaskan kembali kenapa AP ni wujud daripada awalnya lagi lah. Dalam tahun 60-an dan 70-an, polisi kerajaan untuk memperkasakan orang-orang kaum Bumiputera yang yang ingin untuk berkecimpung dalam bidang perdagangan dan perniagaan telah diberi beberapa peluang di jalan. Kalau kata ke bidang industri pembinaan, construction, ada lesen-lesen A lah, lesen kelas, macam-macam kelas dan juga ada tawaran-tawaran tender yang diberi prioriti lah, keistimewaan kepada golongan-golongan Bumiputera ni. Dan begitu juga dalam bidang perdagangan otomotif. Kalau kita tengok dulunya, otomotif ni bukan begitu besar dia punya numbers oleh kerana total industri volume masih kecil lagi peringkat tu. Dan kalau kita nak adakan bidang perdagangan used car atau kereta terpakai, untuk kita untuk memohon bekalan di dalam negeri cukup susah. Oleh kerana masa tu memang industri kereta terpakai telah terpacak dah oleh pemain lain, bukan pemain Bumiputera. Jadi kalau kita masuk dalam dia punya industri, bukan senang untuk kita dapat bersaing. Dan lalulah daripada maklumat-maklumat daripada luar negeri bahawasanya ada bekalan yang lebih berpatutan dan lebih visible untuk mereka-mereka yang ingin berkecimpung di dalam industri kereta terpakai. Lalulah diadakan AP ini ataupun approved permit atau kita import permit. Dan dengan syarat-syarat tertentu diagihkan import permit ni kepada peserta-peserta entrepreneur. Dan sukacita saya nak memberi sedikit gambaran lah. Sebenarnya untuk menjadi seorang entrepreneur dia ada 3 syarat lah. Ini paling logik sekali lah. Nombor 1 sekali syaratnya ada tuannya, ada orangnya, ada pemainnya. Dan nombor 2 sekali, apa tujuan kita dalam bidang apa yang kita nak dagangkan, nak usahakan, mestilah idea kita yang selaras dengan apa yang minat kita nak buat tu. So yang ketiganya, ada sistem yang boleh menyambungkan idea kita dengan minat kita dengan pasaran. Dan kita ada 3 ni. Jadi kalau ada kemudahan untuk menyambungkan, kalau kita kira dalam segi AP ni, AP adalah satu penyumbang dan menyambungkan, memudahkan pemain untuk mendapatkan bekalan. Itu dia AP yang asalnya. Jadi oleh kerana AP hanya untuk mengimportkan kereta daripada luar, hanya dikhaskan kepada golongan-golongan tertentu yang memang telah berikrar membina satu komuniti Bumiputera di dalam otomotif. Memang ikrar tu. Jadi dia ada syarat-syaratnya lah. Dan daripada awalnya, untuk menjadi satu suara daripada kaum-kaum peniaga Bumiputera ni, kami telah menubuhkan
satu persatuan yang lebih terkenal dengan nama Perkemar pada hari ini, ataupun Persatuan Pengimport Kereta Melayu Malaysia, Perkemar. Saya telah ditugaskan 2 term daripada awal untuk bagaimana untuk memberi foundation kepada association dan untuk menyalurkan peraturan, maklumat dan apa-apa yang berpatutan di antara pemain dan policy makers yang pihak kerajaan. Dan kami telah dapat mendapat satu formula bahawasanya AP ini tertakluk kepada demand and supply. Apabila kita imbangkan permintaan dan juga bekalan, adalah peluang kita untuk perdagangan dengan peluang untuk hidup tu memang cerah. Itu asalnya AP. Kalau kita lihat di zaman permulaan dan zaman sekarang ni, apakah perbezaan yang terlalu ketara dapat kita lihat sama ada kejayaan ataupun kegagalan ini, sebab-sebab dan faktornya? Mungkin Tuan Haji dapat melihat daripada awal. So daripada polisi AP sekarang ini telah lebih pada 30 tahun ni kan. Memang jelas, memang nyata polisi kerajaan itu memang berkesan. Saya hanya cakap dalam bidang industri saya ni, itu otomotif. Saya tak nak cakap bidang industri lain, bidang pembinaan ke yang lain-lain, production lain-lain. Dalam bidang perniagaan, perdagangan, otomotif. Jelas kita memberi kesan yang hebat sekali. Ada golongan-golongan bumiputera yang memang jelas di dalam bidang otomotif. Contohnya gergasi-gergasi sekarang, asalnya mereka ni ialah AP holders atau pemegang AP. Dan dia telah berkembang. Daripada perkembangannya, dia akan menjadikan ejen-ejen kepada franchise holder. Tapi bagi saya, yang pentingnya kita jangan tengok yang negatif. Kalau kita nak tengok yang negatif, banyak orang ada negatif. Kita seharusnya mengukuhkan yang positif. Dan positif ni, kita tengok pemain-pemain sekarang telah menjadi satu pemain yang hebat di dalam bidang otomotif. Jadi kalau kita betul-betul niat kita untuk memperkasakan, kita terus sokong dan memperkasakan usaha-usaha. Kerana usaha dia sekarang ni bukan usaha yang mereka yang asal lagi. Ini sudah jadi pelapis-pelapis dah. Sampai 1-2 lapis dah dia punya generasi sekarang. Jadi tidak seharusnya kita menukarkan apa yang mendatangkan faedah. Di dalam sesuatu usaha atau masyarakat atau bidang apa-apa pun, kita tidak akan dapat menyuaikan sesemua orang. Tapi objektif kita mesti clear. The direction mesti clear. Kalau kita ada clear transparency, clear directive, this is what we want to achieve. Dan kita telah pun dapat. Kenapa kita nak hancurkan apa yang kita dapat? Contohnya, jika sekiranya AP ni dimasukkan, 30 tahun mereka bertapak, 30 tahun mereka ada tanggungan, 30 tahun dia ada bebanan. Kemana ke mereka? Senang kita katakan. Dan dia banyak polisi yang kita boleh katakan. Sedangkan polisi AP itu telah diagihkan hanya 6% daripada total industri volume. Jadi janganlah orang lain yang 94% itu menjadi satu krisis atau satu isu. Seharusnya mereka yang menakluki 94% daripada TIV, mereka akan bersaing dalam bidang mereka sendiri. Dan dari segi faedah kepada negara pula, jelas daripada kegiatan pengimport ni memberi salah satu sumbangan cukai yang begitu berkesan, direct cukai kepada negara. AP terbuka dan AP franchise ini yang kita lihat telah dicadangkan untuk dihapuskan pada 2015 bagi AP terbuka dan AP franchise pada 2020. Jadi Tuan Haji melihat jika ini berlaku, apakah kesan yang begitu segera dapat kita lihat tentang keputusan yang dibuat ini? Pada saya, kita tak perlu analyse impact ni. Tak perlu. Logic will tell you kan. Mereka ni membuat perniagaan, aktiviti hari ke hari dah 30 tahun. 30 tahun. Dan mereka banyak, saya kata, tanggungjawab. Sekiranya kita putuskan bahawa tarik balik sini AP untuk ke faedah apa, saya tak tahu. Tapi yang jelasnya mereka yang di dalam bidang ni akan tentu
menjadi satu masalah yang besar. Masalah sosial, masalah kewangan yang saya tak dapat fikirkan. Kerana mereka ni dia ada perhubungan dengan financial institution. Ya, dan pekerja-pekerja mereka bukan satu dua. Industri ini saja very capital intensive. Modal yang begitu besar. Ya, maklumlah berapa tahun dah berniaga. Kita jelaskan satu kereta tu sekurang-kurang kita perlu 100 hingga 200 ribu untuk menyimpan stok satu kereta. Janganlah kalau kita pergi tengok stok yard pengimport ni takut kita tengok. Tapi at the same time dalam masa yang sama kita kagum kerana mereka ni betul-betul berani mengambil risiko dan berdikari. Ya. Dan satu lagi saya nak menyentuhkan, banyak yang dikatakan mereka ni menyeleweng. Saya rasa yang paling utama, apakah kita punya objektif? Kalau objektif kita tercapai, walau tidak 100%, walau 5% kita tercapai objektif. Sedangkan banyak lagi formula-formula lain yang di dalam industri lain tidak begitu berjaya kalau kita banding dengan formula yang kita ada di dalam bidang otomotif ni. Jadi seharusnya sebagaimana yang di dalam bajet yang kemudian ni, yang akhir-akhir ni, salah satu masalah yang kita tahunya ialah jarak antara kaum ya di dalam bidang ekonomi. Dan kita telah putuskan, kerajaan telah putuskan, kita menyambut baik bahawa memperkasakan ekonomi Bumi Putra. Jadi ini luas, bidang yang luas. Saya hanya nak bercakap bidang otomotif. Kalau kita dah ada half a battle is that we want. Why do we take it away? Why do we take away? Ya. Jadi kalau kata logik, saya rasa tak logik lah. Ya, kalau logiknya, kalau nak berperkasakan, dah kita ada dah setengah battlefield is on our side. Give them all the ammunition. Make sure they come out premium. Dan dalam soalan itu Haji, pendirian Perkemah sendiri, kalau bila kita lihat suasana dah menjadi semakin ribut selepas 30 tahun, khususnya kalau kita lihat perjuangan untuk menegakkan ekonomi Bumi Putra, memperkasa ekonomi Bumi Putra ni, seolah-olah macam retorik kalau di pertengahan jalan diberhentikan seperti ini, Tuan Haji. Ya, tak betul lah. Dia kata kita kena go back, kita kena imbas kembali kenapa polisi AP ni. Apa sebab kita ada AP, terutama sekali bidang ni. Jadi satu lagi, saya sendiri, saya heran kenapa walhal AP itu sendiri bukan saja memberi faedah kepada kaum Bumi Putra. Kalau kita tengok kaum bukan Bumi Putra pun yang bersama dengan kaum Bumi Putra di dalam bidang yang sama pun mendapat faedah yang berganda-ganda. Kita selalu kekurangan daripada sumber kewangan. Dan saya percaya banyak daripada, bukan kata bank-bank, bukan semua bank Bumi Putra punya bank, bukan semua finance company Bumi Putra punya bank ni. Dan daripada, kalau kita tengok segi jualan, banyak daripada pekerja-pekerja pun bukan semua Bumi Putra. Bukan, mereka ni adalah ejen-ejen yang menjadi wakil penjual daripada kedai-kedai Bumi Putra ini. Semua pun dapat faedah. Merata-rata orang dapat faedah. Jadi kenapa kita masa ini begitu heboh untuk menjadi satu jalan untuk menutupkan periuk nasi mereka ni? Kenapa? Baik, kita akan bicara lebih lanjut selepas ini bersama Tuan Haji, dan pastinya isu AP ini tidak akan habis begitu saja kerana banyak perkara yang harus kita kaji. Kalau diberhentikan di pertengah jalan seperti yang kita bincangkan tadi, soal pemerkasaan ekonomi Bumi Putra ini akan terencat selepas 30 tahun mereka berjuang dalam industri otomotif ini. Apakah ini wajar? Sama-sama kita bincang selepas ini. Jangan ke mana-mana. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik dari dalam dan luar negara. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam jurnal bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Isu-isu dunia hiburan dan seni tanah air. Cabaran selebriti berbisnes, raih pendapatan sampingan. Perkembangan terkini artis tempatan dan antarabangsa serta dunia sinema.
Segalanya disisipkan dengan penuh berinformasi dan santai menerusi program hiburan terbaru. Telesini bukan sekadar hiburan, setiap Sabtu jam 12.30 tengah hari hanya di Bernama TV. Girang gemilang atau peluh kecundang, paparan kegairahan, laporan sukan tanpa sempadan, wadah bertenaga dan terkini, Sukan at Bernama TV. Baik, terima kasih, kita jumpa lagi. Terima kasih kerana setia bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita bincang tentang kedudukan AP dan juga DN bagi 2014 ini. Kekal bersama saya yang berbahagia Tuan Haji Fauzi Abdul Hamid, Presiden dan juga CEO Kumpulan Muafas Sendi Berhad yang telah pun berhujah mengenai AP, permulaan bagaimana dalam usaha selepas 30 tahun berjuang untuk meletakkan martabat ekonomi Bumiputera ini di tahap yang begitu membanggakan. Tetapi sejak akhir-akhir ini isu AP ini diperdebatkan dan telah pun menjadi satu isu yang wajar diselesaikan dengan baik. Jadi kalau kita lihat Tuan Jaya, satu dakwaan yang saya petik daripada CEO Mercedes-Benz Malaysia Sendi Berhad Roland S. Folger yang menyatakan bahawa dasar AP boleh mengakibatkan harga kereta import menjadi mahal di Malaysia. Apakah ini satu dakwaan tanpa fakta ataupun boleh disanggah tentang dakwaan ini? Sebenarnya saya pun keliru kenapa dakwaan sedemikian. Yeah. Walhal AP yang pemegang-pemegang AP yang membawa masuk secara terus-menerus ni adalah satu checkpoint kepada mereka-mereka yang di dalam industri ini, supaya kita tidak keterlaluan untuk menetapkan harga. Oleh sebab itulah mereka ada pilihan, dia pergi kepada AP yang second hand ni. Jadi second hand ni sebagai satu watchdog bagi harga. Sedangkan kalau dia kata oleh kerana AP ni harga menjadi naik, saya tak tahu di mana dia punya logiknya di mana hujahnya. Sedangkan AP bagi pemegang AP open terbuka ni dikenakan levy oleh kerajaan setiap satu AP RM10,000. Ya. Walhal pada franchise holder yang mereka yang tertakluk kepada AP yang bawa kereta-kereta CBU percuma. So di manakah datangnya yang jadi mahal saya tak tahu. Ya. Dia punya pengiraan tu betul-betul saya gitu faham. Jadi kenapa masa ini baru ditimbulkan bahawa kerana AP itu akan menjadi mahal, sedangkan seharusnya dapat AP itu percuma. Ya. Itu sebab saya kata kalau ya disadvantage-nya pihak yang open AP ni. Ya. Tujuan asalnya kita difahamkan jika sekiranya sampailah masa kerajaan akan hapuskan AP. Jadi sekurang-kurangnya apa yang kerajaan levy RM10,000 ni kita difahamkan menjadi satu tabung supaya apabila masa tu sampai, golongan-golongan Bumiputera yang pemain AP ni, peserta dalam perniagaan AP ni akan boleh merayu balik ke kerajaan supaya mengambil balik tabungan-tabungan yang diberi kepada kerajaan RM10,000 satu AP ni. Ya, seharusnya begitu. Ya. Kerajaan tak perlu duit ni. Kerajaan perlu untuk memperkasakan Bumiputera. Kita tak perlu kerajaan mengambil balik daripada Bumiputera. Itu tak logik langsung. Ya, sesatu kerajaan tu untuk meningkatkan standard dan mengikat bukan kata standard saja, moral keseluruhannya dari segi kaum Bumiputera entrepreneur ni kan. Ya, jadi kalau kita buat satu peraturan dalam masa 3-4 tahun kemudian cukup
cukup orang kata confused sekali lah. Cara untuk mengendalikan peraturan untuk mengendalikan untuk berniaga melalui AP ni. Macam-macam condition. Dia berapa jenis AP Tuan Haji yang ada? Tahu saya AP banyak, bukan untuk kereta saja. Yang kita pelik tu AP yang bahagian kenapa lain dibincangkan soal AP kereta saja? Menjadi isu. AP gula, beras apa tak ada menjadi isu. Hanya AP kereta jadi isu. Dan itu saya tak faham. Dan keretanya lazimnya ada dua. Satu ialah franchise AP. Untuk mereka-mereka yang memegang franchise dan membuat kereta sebagai kereta baru. Satu lagi AP terbuka. AP terbuka ni dia pun boleh juga masuk kereta baru. Dan setengah-setengah kereta tu dihakkan modal. Tapi lazimnya kereta yang setahun ke 5 tahun punya umur kereta tu, usia kereta tu. Jadi yang kurang fahamnya kenapa ada dua sistem. Satu sistem mereka dah tak perlu pertolongan daripada kerajaan dah, dapat AP percuma. Dan mereka yang kita asalnya objektif untuk menolong golongan ni, kita kenakan levy. Itu pun dapat dipersoalkan. Kenapa? Adakah kerajaan perlu duit 10,000 satu AP ni? Kalau begitu pula, dan kita mempersoalkan banyak orang AP, pemegang AP ni jual AP. Jadi kalau saya harusnya, siapa yang jual AP ni? Yang 10,000 satu AP ni? Itu tak logik. Saya rasa tak logik. Tapi saya rasa kalau kata niat kerajaan hanya untuk mengadakan satu tabung supaya apabila masa tiba, wang ni akan diagihkan kembali kepada peserta-peserta yang menyumbang wang ni. Kita ada akaun semua. Kalau saya ada 10 AP, saya kena bagi 100,000 kan. Jadi kalau setahun saya ada 100 AP, you fikirlah berapa ribu, berapa juta semua kan. Jadi banyak saya difahamkan daripada bilion sumbangan daripada AP holder ni. Dan saya harap, katalah kerajaan tak boleh masuk gear Gustan dah, tak boleh pusing ke belakang dan mesti hapuskan AP. Dan saya harap untuk meringankan beban-beban mereka di dalam industri ni, pulanglah balik sumbangan ni. Sumbangan ni tak logik langsung. Dan sumbangan ni tak ikhlas. Saya rasa tak ada Bumiputera yang pegang AP ni ambillah ni dengan halal. Tidak. Semua ni dia akan terasa juga. Terasa dengan kita bagi tu, oleh kerana kita ingat mungkin satu hari bila hari hujan kita perlukan payung. Ini yang okeylah, kita pun redha lah. Tapi kalau ini diambilkan sebagai kos untuk mengendalikan AP ni, saya rasa tak logik langsung. Satu perkara yang kita lihat, perang terbuka antara AP terbuka dan juga AP franchise ini, iaitu syarikat-syarikat besar sama ada berstatus tersenarai persendirian ataupun senarai sebagai GLC. Jadi kalau kita lihat perang ini agak serius dan menampakkan bahawa kerajaan seolah-olah menuruti MAA dalam hal ini untuk menghapuskan AP terbuka ini. Jadi Tuan Haji nampak bagaimana? Di dalam satu society itu kita kena berkongsi. The more we share, the more we have. Everybody have. To be fair to everybody kan. Kita boleh kata kalau dia ni membuat isu AP terbuka ni sebagai satu isu yang besar, pun saya tak faham. Kerana marketnya telah didetermine. Dan number AP itu, bilangan AP itu terhad. Jadi bilangan AP itu telah tertakluk kepada 6% daripada total industri. Volume industri total tu 6% diagihkan. Berapa banyak kota keluar, hanya banyak tu saja. Jadi apa yang kita nak menjadi satu isu, sedangkan kita ada 94% lagi pasaran. Takkan itu pun you nak ambil balik. You kena ingat sumbangan mereka ni ada sumbangan juga. Banyak lagi perkaitannya. Apakah mungkin kerana AP terbuka ni dikaitkan dengan soal Alibaba? Tuan Haji? Saya tak, macam saya kata daripada awal, kalau Alibaba, kenapa kita kenakan 10,000 bila kita ambil AP, satu AP itu? Siapa yang jual AP ni? Jadi kalau orang yang kedua ni nak jual AP, saya tak blame dia lagi dah. Orang pertama yang mengeluar pun jual juga. Tidak seharusnya dijual, bukan matlamat utama. Objektif utama ialah untuk memperkasakan Bumiputera, menempatkan Bumiputera di dalam satu-satu industri supaya kita ada kaum yang begitu berkesan di dalam industri itu, supaya kita tengok ini hari sudah jadi 3 generasi dah. Kenapa kita rombakkan polisi ini? Sedangkan polisi ini begitu kukuh sekali. Itu soal dia jual tak jual AP itu lain cerita. Itu Allah Alam.
Ya, dan kalau ini yang berlaku Tuan Haji, menampakkan bahawa kerajaan mungkin berada dalam dilema untuk sama ada menarik balik ataupun meneruskan apa yang dihasratkan ini. Jadi kesan berpanjangan ini di bawah mungkin Berkhemah mempunyai ahli yang begitu ramai. Jadi apa impak besar dari segi sudut kepercayaan juga kepada kerajaan, sistem yang diamalkan ini Tuan Haji? Ya, itu dari sisi sosial lah, dari sudut sosial. Itu saya tak mau hitung, tak mau melanjutkan sangatlah hal sosial tu. Ya. Jangan kita kata kalau tarik itu semua tak nak sokong kerajaan. I think tak, saya kata itu tak. Kemungkinan besar turut mempengaruhi suasana ini Tuan Haji. Mungkin ya, mungkin tidak. Bukan kita kena faham bahawasanya adakah kerajaan faham apabila dia buat polisi itu akan melibatkan. Jadi pada pendapat saya tidak begitu yakin, oleh kerana baru statement dibuat. Jika AP ini dimasukkan, impact study baru nak buat lepas Januari. Ya. Jadi kata saya, kalau kita nak masak nasi tu, kan, sudah ada masak, bagi kita nak tahu nasi itu kenyang ke kalau kita makan atau lapar kalau kita makan tak cukup nak makan. Itu tak betul. Jadi kalau kita nak masak nasi itu, kita kena tahu dah siapa nak makan, kuantiti banyak mana. Jadi kalau kita dah buat polisi, kita nak masuk, impact kita kena buat dia punya study lebih awal daripada menentukan polisi. Ya, EIA, Impact of Environment pun serupa juga. Kita tak boleh buat sewenang-wenang pembangunan kalau tak ada impact study diluluskan. Ya. Kalau kerajaan bertegas untuk melaksanakan, apa pilihan yang ada Tuan Haji yang perlu diambil untuk menyelamatkan kalangan mereka yang telah berjuang? Nombor satu sekali, pulangkan balik apa contribution, apa sumbangan pembangunan AP terbuka ni yang disumbang kepada kerajaan, yang 10,000 satu orang tu pulangkan balik supaya mereka dapat memberi membuka era baru untuk mengalihkan haluan perniagaan masing-masing. Ya. Nombor satu, mereka dapat menampung tanggungjawab bebanan mereka, terutama sekali bebanan kewangan. Apakah Tuan Haji fikir kerajaan boleh laksanakan begitu? Seharusnya, lazimnya kerajaan harus pulang, because benda tu tidak diredai. Ya, hanya polisi mereka polisi. Sebab benda tu tak masuk akal. Pasal benda macam ni tu, kita punya niat utama adalah untuk membimbing Bumi Putera untuk menjadikan usahawan yang berjaya setakat mana. Dia bukan perlu grant, dia tak perlu grant. Grup ni tak perlu grant. Jadi kenapa kita nak ambil sedangkan kita tak memberi apa-apa? Hanya dengan beri AP. Dia ada dua sistem yang orang memang dah kaya, dah ada franchise apa, dapat percuma. Sistem ni orang hidup yang marketing dia kena buat. Dia tak ada brand loyalty. Dia kena make research dia sendiri. Dia kena tanggung dia punya warranty dia sendiri. Kan banyak. Jadi kita mesti peka, faham, adakah dengan baginya AP ni sudah menjadi kaya? Itu apa yang kita tengok hari ini jelas hasil tidak perlu 30 tahun dahulu. So janganlah kita berdengki sangat. Jangan. Seharusnya kita sokong lagi supaya mereka akan lagi lebih teguh, lebih kuat, supaya kita menjadi satu legacy, boleh pass over to the next generation. Satu perkara yang saya lihat dari segi kesungguhan dan juga ketulusan serta keikhlasan Tuan Haji yang telah berjuang selama lebih 30 tahun dalam industri ini, dan menampakkan bahawa sesuatu langkah segera perlu dilakukan kerana ini sebenarnya akan membuktikan bahawa sejauh mana keikhlasan kerajaan dalam membentuk ataupun memperkasakan ekonomi Bumi Putera itu tidak tamat di pertengahan jalan. Apa yang diluahkan ini adalah perkara yang logik, dan apa yang dinyatakan oleh Tuan Haji tadi wajar kita pertimbangkan. Jumpa lagi selepas ini. Kita sambung lagi.
amalkan nilai-nilai murni. Ia boleh membawa manfaat dan menjadi teladan untuk semua. Ingat, ada yang melihat. Semarakkan nilai-nilai murni setiap masa. Ekonomi dunia. Berita terkini. Isu semasa. Segalanya baru dan benar hanya di Berita Dunia. Baik, terima kasih. Kita berjumpa lagi dan kita berbincang mengenai AP yang semakin hebat apa yang diluahkan oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Fauzi Abdul Hamid, Presiden dan juga CEO Kumpulan Mufas Sdn Bhd. Beliau merupakan orang lama yang bertarung susah dan payah dalam dunia ataupun industri ini, dan wajar bagi beliau untuk meluahkan apa yang diperdebatkan sejak akhir-akhir ini tentang penghapusan AP terbuka yang dijangka pada 2015 dan AP Perancis pada 2020. Sesuatu perkara yang harus kita lihat, Tuan Haji, dari apa yang Tuan Haji katakan tadi soal ketelusan polisi. Ini cukup penting kerana ia menggambarkan secara keseluruhan impak dan juga kesan kepada industri itu. Ya, sebagaimana saya imbas, AP, apabila kita wujudkan AP untuk industri kereta, jelas. Transparansi, clarity jelas. Tak banyak peraturan yang menyusahkan. Jadi senang bagi seorang pengimport, peniaga kereta, senang. Dia ambil bekalan, dia ikut proses-proses prosedur dan dia berniaga. Itu daripada awal. Dan kita tengok peningkatan dari semasa ke semasa peningkatan. Tapi kebelakangan ini dikenakan berbagai-bagai peraturan yang tidak mendatangkan akal. Seharusnya kita lebih canggih dengan kita punya control system. Bukan dengan adanya audit lah apa. Bila sebut soal audit Tuan Haji setuju tak? Ini boleh berlaku suasana korupsi dan sebagainya? Apakah ini menjurus ke arah itu? Dia di dalam apa-apa urusan, kalau kita ada banyak roadblock tu, banyaklah dia punya perkiraan. Ya, walaupun you betul atau tak betul, kita tak boleh lari daripada persoalan. Dan maksud saya, apakah setelah kita hidup di dalam dunia digital ni, kita tak boleh lagi memantaukan sistem-sistem ni daripada satu central system supaya tidak melibatkan banyak percanggahan. Ya, ini saya tak faham. Ya, sedangkan kita dah dunia kita kepada dunia moden, 2020 kita akan jadi negara yang maju. Ya, adakah kita perlu pergi hantar orang pergi audit berapa kereta you jual, siapa you jual? Ini apa hal? Agenda yang pertamanya untuk berkasakan Bumi Putra supaya dia dapat berniaga, dan dia ada masalah lain. Masalah bawa masuk satu kereta, nak jual kena cari pasaran. Masalah nak cari finance, keuangan untuk financing. Masalah kereta tu rusak tak ikut spek, warranty, macam-macam masalah. Dan masalah pekerja lagi. Dan sedangkan ditambah lagi masalah ni, apa matlamat sebenarnya? Sedangkan kalau shortcut, tiap-tiap tahun apabila dinilaikan, bagi report, ya, balance sheet the company report. Adakah company ini maju ke tidak? Kalau tak maju, ke mana dia? Tak perlulah kita adakan orang-orang pergi audit sana, audit sini. Dan ketelusan tidak situ. Saya percaya ada banyak benda-benda yang kita tak mahu berlaku. Saya tak nak hujah lah. Dalam industri otomotif ini, apakah faktor yang selalu membawa kepada ke arah kegagalan pemegang-pemegang AP khususnya yang berada dalam industri ini, Tuan Haji? Apakah bersangkutan dengan soal sistem juga? Yes, ya betul. Itu betul saya kata tu. Oleh kerana susahnya payah dengan sistem tu, mereka yang ada peluang untuk memegang AP ini pun mencari jalan pendek. Dia kata, kalau susah ini saya cari jalan pendek lah. Jual lagi senang. Ya, itu satu sebab menyebab lah. Ya, kalau mereka yang
dah lama dalam bidang ini, dia terus akan berjuang. Oleh dia sudah ada tapak, dia ada tapak, dia terus boleh berjuang. Ya, jadi maksud saya, kita mesti halusi, kita mesti terang di mana kehaluannya. Ya, dan kita menerangkan semua ni kepada mereka-mereka. Kita punya target ini nak mengadakan 6% daripada tahun bukan kata didominasi dan di peranan besar diambilkan oleh kaum ni, kaum yang kita wujudkan. Adakah kita sampai ke tidak? Nah, kalau kita sampai, alhamdulillah. Ya, tapi kita tak boleh kata to be monopoly, tak boleh. Tapi kita sampai tujuan kita untuk melahirkan usahawan yang tahan lasak, yang berjaya. Ya, dan daripada sana, saya rasa yang 20-30 tahun dalam bidang industri ini dah banyak dah dia punya cabang-cabang perniagaan. Ada yang buat mini market, ada yang buat hotel kecilan, resort, macam-macam ada. Dan ini alhamdulillah dari sumber tu. Jadi kenapa you want to kill the golden goose that lay the golden egg? Kenapa? Tak ada sebab langsung, tak masuk akal. If you want to kill sistem AP, dimasukkan jangan kereta saja, dimasukkan semua across the board. Buka. Tanggungjawab selepas mendapat AP ni, apa yang mereka perlu lakukan, Tuan Haji? Kalau sekarang ni, dia punya, kalau saya bagi dia peraturan tu, macamlah dia ada stake dalam bisnes. Ya, sedangkan yang ada stake, yang keluarkan modal tu usahawan sendiri. Ya, itu yang saya tak faham. Kita tak boleh lagi go below. Katalah kita bagi sesuatu lesen besar kepada sesuatu pengusaha, kita tak touch more inside that. Kita bagi itu, kita bagi outline saja. Kenapa usaha pengusaha kecil yang orang kita sendiri ni, kita tak ada keyakinan? Kenapa? Sedangkan kita melaungkan, kita dah sampai satu tahap keyakinan diri. Kenapa kita tak yakin sama kita sendiri? Ya. Mungkin Tuan Haji nampak bahawa selepas 30 tahun berada dalam industri ini, Tuan Haji nampak golongan-golongan yang cuba melumpuhkan industri ini. Yes and no, ya dan tidak. Tapi yang jelasnya lebih pahit untuk berdagang sekarang dengan dulu. Kalau dulunya kita ambil bekalan, kita concentrate on marketing, kita concentrate on selling, penjualan, kan. Sekarang ni macam-macam. Dia punya peraturan yang apa dia faedahnya? Apa faedah yang menasabahnya? Sedangkan itu boleh dipendekkan dengan sistem sekarang. Sistem sekarang, kalau kita punya IC pun pasport pun just swipe, tak payah tunggu immigration officer job. Takkan benda macam ni. Bila you control satu source saja AP, you control, you ada sistem sudah. Kenapa nak hantar-hantar orang lagi? Tak payahlah, saya kata. Kalau dalam soal ini saya nampakkan bahawa ini khususnya bagi yang pemain-pemain industri ini berada dalam keadaan yang dilema, Tuan Haji. Mungkin kalau tak diselesaikan perkara yang seperti Tuan Haji nyatakan tadi, mungkin akan memberikan keadaan masa depan yang kita pun tidak menentu tentang industri ini. Yang jelas, golongan-golongan yang masih ada tapak sekali dalam industri ini, yang tidak memegang franchise apa-apa ni, jika sekiranya kita ambil alih potong AP ni, yang jelas ya, mereka akan terus akan melalui jalan yang begitu sukar untuk menghidupkan industrinya balik. Kalau nak jadi, dia kurang daya untuk bersaing. Ya, oleh kerana cara kita yang mendapatkan bekalan itu adalah cara istimewa kita sendiri, yang kita ada pertalian sudah 30 tahun dengan punca-punca bekalan tu. Jadi kalau kita tutupkan kita nak ambil bekalan di dalam negeri, saya rasa susahlah bagi mereka-mereka ni. Ya, Maka dia telah ada bergantung dengan traditional supplier dia dah 30 tahun dah. Sejauh manakah benar Tuan Haji orang mengatakan bahawa kalau memiliki AP ni macam lubuk duit lah? Kalau apakah suasana itu dulu dan sekarang ini telah jauh berbeza, ataupun memang dulu jadi lubuk duit kalau dapat AP ni? Terpulang kepada kita punya pandangan. Kalau mereka ni ada pasport besar, ambil AP pergi jual, dan tak perlu buat laporan, tak perlu diaudit, dah mungkin. Tapi saya rasa tak mungkin benda tu 100%. Ya, yang macam saya kata tadi, kalau mereka yang tak tahan dengan peraturan yang macam-macam ni, saya dah shortcut ambil pergi jual lah. Jadi pendirian persatuan, kalau hal ini berlaku soal Alibaba, apa tindakan yang boleh dilakukan? Saya nak cakap hal Alibaba ni, sedangkan sekarang ni the policy of the government very clear, one Malaysia. So
apa yang kita pertikaikan Alibaba ni. We cannot have double standard. We cannot. Because the source of power, of buying power, bukan daripada golongan kita. Betul. Jadi kalau kita segregate, macam mana kita nak berdagang dengan dia? Ya. Sedangkan sekarang, apa sistem yang kerajaan buat yang berkaitan dengan kontrol AP ni, macam-macam sistem. Kita tak perlu orang buta untuk melihatkan bahawa kedai-kedai bukan berurutan penuh dengan kereta import. Tak perlu. Ya. Jadi apa yang kita ambil tindakan dengan mereka-mereka yang sekurang-kurangnya buat, mungkin dia tak buat 100%, tapi dia buat. Dia ada aset, dia ada tanggungan, dia ada bank account yang buat. Jadi kalau dia mari sini, dia tekan yang golongan ni. Yang golongan yang boleh lepas tu lepas. Tak boleh. Saya rasa nombor satu kali nawaitu kita. Nawaitu kita mesti tahu kita bela untuk nasib kaum bumiputera supaya kita dapat mengimbangkan antara kaum, jarak antara kaum di dalam negeri dari segi ekonomi. Because ini akan jadi masalah besar kalau kita kembali balik ke masa lampau. Kenapa kita ada kekacauan? Oleh kerana ini. Jadi sekarang ni kita dah nak bridge dah. Dekat dah. Kita tengok building, gedung-gedung, wisma-wisma Melayu. Yang asalnya sikit banyak berkaitan dengan polisi kerajaan. Dan saya sambut baiklah polisi kerajaan yang dulunya memang baik. Memang baik. Ya, kalau yang baik itu harusnya diperbaikikan lagi, diperkukuhkan lagi macam Datuk Seri Najib kata, berperkasa, this is how we should see, not to take away. It's not just not logic. Yeah. Maksud saya ni tak apalah saya nak masuk 7 series dah omong kan. Tapi nyanyalah budak-budak yang baru nak naik ni nyanyi. Jadi pendirian Perkhemah patut buat dalam hal ini apa ni Tuan Haji? Masalahnya Perkhemah sekarang saya rasa tidak begitu dirojokkan lagi. Kalau rojuk pun saya tengok banyak Perkhemah buat rayuan apa tidak di. Kalau saya sebut Perkhemah tidak relevan, Tuan Haji setuju ataupun kita tak boleh kata tidak relevan. Perkhemah still relevan. Mungkin kita have to overhaul. Ya, kita have to overhaul dan kerajaan mesti iktiraf bahawa still relevan lah. Ya, suara-suara dari mereka still relevan. Ya. Jadi baliknya kalau kita pergi one circle, sebaliknya what is really the agenda? Why? Kenapa kita nak masukkan? Apa kita ada untung dengan memasukkan? Kalau itu kita buat, apa untungnya? Dan apa ruginya? Kalau kita stay dengan benda sama. Kalau kita stay, apa ruginya? Itu tanyalah diri sendiri. Ya, itu. Saya ni bukan jadi emotion sangat, tapi oleh kerana I am the player. Saya ni industry player. Saya faham sebab Tuan Haji mungkin sayang dengan industri ni. Saya industry player. Bukan saya salah satu dari pengasas yang merencanakan AP sistem ni daripada dulu. Ya. Jadi masa saya dua penggal menjadi pemimpin Perkhemah tu, kita dapat yang saya vision hari ni nak tengok orang Melayu bertapak dalam industri. Saya alhamdulillah. Walaupun saya tidak sebesar-besar mereka, alhamdulillah. Tugas saya habis. Tugas saya okey. Tapi apabila sekarang ni tergugat sikit, the legacy cannot be passed over. The baton tu, kayu relay tu kita tak boleh pass ke belakang kan. Orang kata dah habis dah relay ni, buanglah kayu tu. We need alternative. Apa dia alternatif? Bolehkah kita fix this in the short time? Bolehkah? Ini yang perlu difikirkan. Ini perlu. Baik, kita akan sambung lagi bicara dengan Tuan Haji. Saya rasa cukup menarik isu AP ini kerana bila berbicara dengan orang yang penuh berpengalaman ini, dia dapat menyikap susah dan payah, begitu juga dengan kesan sampingan kalau ini diteruskan apa ruginya. Kalau kita terus meletakkan bahawa perkara-perkara yang menjurus ke arah memperkukuhkan ataupun perkasakan Bumiputera ini dikekalkan, apakah kebaikan yang dapat kita terima. Inilah yang harus difikirkan dan pengalaman yang dicurahkan ini harus kita letakkan sebagai satu pedoman untuk kita hayati secara bersama. Jumpa lagi selepas ini. Okey,
kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Satu cerita, satu bangsa, satu Malaysia. Ruang bicara bersama anda dan kita sudah berada di penghujung dan topik yang kita bincangkan ini cukup baik, cukup panas dan cukup bernas yang dinyatakan oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Fauzi Abdul Hamid, Presiden dan juga CEO Kumpulan Mofas Sdn Bhd tentang AP dan apakah wajar ditiadakan AP ini khususnya dalam usaha kita untuk meneruskan pemberkasan ekonomi Bumiputera. Baik Tuan Haji, kalau saya nak singkap kembali kenyataan yang pernah dikeluarkan, pemegang AP juga berpendapat bahawa tindakan MITI ini yang membelakangkan matlamat asal DEB selepas menamatkan dan mungkin ini sekaligus boleh menamatkan pembabitan Bumiputera dalam industri automotif. Apakah Tuan Haji bersetuju dengan itu ataupun mungkin ada pandangan? Ya, pandangan saya jika sekiranya MITI mengambil keputusan untuk meneruskan apa yang dicadangkan untuk menghapuskan AP dalam masa setahun lagi kan. Saya sendiri rasalah kita tanya, tepuk dada tanya selera. Mereka dalam MITI, adakah itu betul-betul hasrat dia ataupun itu kerana diarahkan. Itu. Jadi kalau saya kata kalau itu hasrat dia, saya rasa tak mungkin. Oleh kerana dah 30 tahun lebih dah MITI telah memupukkan kaum Bumiputera dalam industri motor ni, industri, dan sudah kita tengok jelas hasilnya yang memberansangkan. Ya, jadi kalau hari ini kita bangun, kita kata kita nak hapuskan apa yang kita buat 30 tahun dulu tu, saya rasa kurang masuk akal. Mungkin atas arahan, dari mana arahan saya tak tahulah. Jadi sekurang-kurang yang mereka yang mana-mana yang membuat cadangan, yang bertanggungjawab itu, dia punya impact lah tak perlu study lepas Chinese New Year lah. Dia punya impact ni boleh dijelaskan lah, akan menyusahkan banyak golongan yang bergantung bekalan. Pada saya AP hanya satu fasiliti untuk mendapatkan bekalan yang lebih kompetitif daripada luar. AP yang ketah tu tidak ada maknanya langsung. Ya, tapi apabila kita ada license untuk mencari bekalan daripada luar yang lebih harga yang lebih feasible untuk didagangkan, dan kita akan membukakan peluang untuk berdagang. Itu saja. AP itu adalah means to import, to source the supply source. That is AP. AP itu hanya kertas. AP itu bukan boleh pergi tukar ke bank, kata ini bank bankable. No, tidak. Ya, itu silap. Jadi apabila sesuatu organisation tu
meletakkan harga atas AP itu sudah jadi bercanggah dengan asalnya. Itu yang saya muskil sikit. Jadi kalau daripada dulu apabila kerajaan menetapkan 10,000 kepada AP terbuka dan percuma kepada franchise order tu, saya tidak begitu melenting. Saya ingatkan mungkin ini adalah macam EPF lah. Kita buat dalam tabung simpanan. Jika sekiranya kerajaan telah didesak-desak oleh kerana WTO lah, apa benda lah yang menyebabkan kita terlalu didesak dan harus membuka AP ni, sekurang-kurang kerajaan berfikir panjang, dia telah ambil force saving mereka-mereka dalam industri ni. Okay, take back, do what you want to do. Kalau you nak menyambungkan dalam industri otomotif, you jadilah pembekal spare part ke, jadilah workshop yang besar. Tapi seharusnya duit tu ialah duit sah pemegang AP, harus dipulangkan kembali. Ya, walau bagaimana dia punya argument pun yang zahirnya ialah sah duit pemegang AP. Dan kerana dia kena bayar tu, tiada siapa yang halal membayar tu. Saya sendiri tak halal. Oleh kerana peraturan, saya terpaksa. Kalau tidak, saya tidak boleh berdagang. Terpaksa. Tapi saya dengan harapan satu masa kalau AP ni lumpuh, bolehlah kita balik kepada kerajaan supaya kita ambil balik, mengembalikan wang balik. Dan kita pergilah jual nasi lemak ke apa, itu tak kira lah. Untuk meneruskan kehidupan. Yang pentingnya senambungan generasi di belakang, di hari muka. Itu penting. 40% lebih adalah generasi Y, anak muda yang akan menjadi pemimpin negara ni. Ya, kita tak nak apabila kita tinggal separuh jalan, kita tak nak. Ya, saya rasa banyak pengusaha-pengusaha pun ada sehaluan pemikiran dengan saya. Hanya mereka tidak berpeluang untuk bercakap, takut-takut didenda. Macam saya ni 70 tahun, umur tahun, tak apa, setakat mana sangat you nak denda kan. Saya dah habis dah. Tapi sebagai umat, sebagai ummah, tanggungjawab saya untuk memperkatakan adalah baik atau tidak. Itu terpulang kepada decision maker. Tapi seharusnya kalau AP ini dimasukkan, tentu 100%, 110% akan menyusahkan industri player yang bahagian ni. Tak perlu ada majlis dialog dan juga kata hati dengan MITI, Tuan Haji? Saya rasa sebelum sampai ke tangga ni, pihak perkemar ada banyak dah dialog turun naik. Ya. Kalau kita panggil dalam commercial world, lobbying. Mungkin perkemar punya lobbying is not powerful enough. But bagaimana menjadi powerful? You only having 6%, 6% daripada industri. Sedangkan yang mereka yang 94% ni lebih besar. Jadi you takkan nak dengar lobby yang 6. Tapi kita punya pentingnya, kita punya priority, kita punya agenda. Ada agenda ini saja. Adakah you nak menempuhkan, nak bertanggungjawab apa yang menjadi bubur kemudian? Dan kita dah banyak dah tengok yang menjadi bubur di dalam industri lain. Peganglah industri ini, dapat diwaris oleh generasi akan datang. So kita ada seminit lagi, Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji nak pesan kepada pemain-pemain industri otomotif ni, apa yang mereka harus lakukan, apa yang harus mereka nantikan, kerana polemik ini semakin berterusan dan mungkin juga mereka dapat mencongak bahawa masa depan kerjaya mereka dalam bidang ini, dalam industri ini akan lenyap begitu saja seperti ini. Nombor satu sekali, kita ni dah sampai ke alam cyber, alam digital. Tak perlulah kita ambil plakat pergi ministeri, tolonglah kami, bantu kami. Tak perlu. Ya, kita dah dapat satu peringkat dah. Jadi saya lebih memberi pesanan kepada mereka-mereka decision makers, policy makers. Kerajaan punya polisi memang bagus, memang mantap. Jadi kalau dimanipulasikan dengan secara halus, akan memakan diri kita, polisi kita sendiri. Have a close eyes, examine the policy. Go to very basic. This is very basic. Apa dia AP? Why AP? Is the AP giving a lot of impact on the economy, akan meruntuhkan ekonomi? Apakah sumbangan pada negara? Apakah sumbangan pada negara? Sedangkan daripada percukaian direct pun billions. So, apa yang kita susahkan sangat ni? Sambutlah seruan kerajaan leader kita yang utama, Datuk Seri Najib. Perkasakan. Perkasa, you cannot take away. You have to enrich. Kena berterusan. You kena menambah, bukan terus. Menambah Menambah lagi kebaikan. Itu
terminologi perkasa. Saya belajar bahasa Melayu, perkasa itu nak perkukuhkan, menjadi gagah, bukan menarik menjadi lemah. Tak boleh. Itu bukan perkasa kan? Itu bukan perkasa. Itu merobohkan kalau ya, kita tak boleh lah. Ya, tak boleh itu. Kita betul. Jadi the policy must be clear. Clear understanding that people can plan. The players can plan. Ya. Ini bukan soalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Because already supaya pemerintahan kita dah 50 tahun lebih dah. Ya, takkan kita nak roboh apa yang kita bina tahun 57 sekarang. It cannot be, it is drastic change, cannot. It has to be, kalau kena bersama satu haluan. Itu baik, saya. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji yang telah pun memberikan pandangan yang cukup bernas dan pastinya bukan soal industri ini saja, soal kepimpinan juga begitu, kerana kita harus meneruskan apa yang kita ada. Takkanlah kita nak koyakkan atau musnahkan kemerdekaan yang telah kita cipta sekian lama hanya kerana segelintir. Jadi ini perkara yang harus kita ambil kira, dan terima kasih kepada Tuan Haji kerana sempat bersama kami selama sejam tentang kedudukan DAP ini, dan renung-renungkanlah apa yang dikatakan oleh Tuan Haji, kerana beliau merupakan orang lama yang telah pun berjinak dan juga berada dalam industri sejak sekian lama. Jadi terima kasih, insya-Allah kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay.